Assalamualaikum dan apa khabar semua penonton Nona? Mira harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hari ini dah hari ke-6 kita menyambut Syawal. Namun kemeriahan Aidilfitri masih lagi terasa. Yalah, dah 2 tahun kan kita tidak dapat beraya bersama keluarga di kampung. Lagipun rayakan sebulan. Sempena Syawal ini, Mira dan juga warga Nona tidak ketinggalan untuk mengadakan rumah terbuka. Nampak tu, semua tengah sibuk buat persiapan nak sambut tetamu. Kalau anda nak tahu siapa tetamu istimewa di rumah terbuka Nona hari ini, pastikan anda setia bersama kami hingga ke hujung rancangan. Menarik di Nona minggu ini. Kita ada 32 colours, ada 7 design. Pleated in Malaysia menggunakan material ni tak banyak actually. So kita ambil inspirasi tu untuk bagi ilusi yang lebih kurus. Seni ni saya terus terang saya minat kepada nyanyian. Bukan minat kepada lakonan. Cuba belanja sikit penonton Nona. Mahal nanti orang panggil kakak buat konsert raya susah. Saya tunjuk cara untuk membuat lontong ala Padang. Yang belajar kat Perancis. Lebih kurang agak. Tapi Perancis Negeri Sembilan. Oh, jauh. Jadi Negeri Sembilan. Kecantikan memang sinonim dengan orang perempuan. Walaupun dah bersiap, tetap juga nak bilik sana, bilik sini. Bukan apa, bila kita bercakap tentang persiapan rumah terbuka ini, perkara yang sering dititik beratkan mestilah baju raya. Semua orang ingin tampil segak dan bergaya dengan fashion terbaharu di hari istimewa ini. Assalamualaikum. Tetamu dah sampailah. Siapa agaknya ya? Biar Mira pergi tengok dulu. Sementara itu, saksikan paparan Fashion Nona minggu ini. Zander Cloth antara label yang semakin meningkat naik dalam industri fashion tempatan. Iskandar Zulkarnain, 32 tahun, nekat mencurahkan bakat dan ideanya melalui koleksinya sendiri. Daripada tahun 2020 actually kita dah start develop ideas and everything, I dengan my sister and my friends semua. From there kita try and error and everything, so banyak cabarannya lah. So kita betul-betul launch masa tu pada tahun lepas. Kita launch beberapa collection, 10, 15 macam tu. Barulah kita lancarkanlah kita punya collection. Walaupun rekaannya tampak ringkas, jenama ini sangat mementingkan keselesaan si pemakai dalam setiap koleksi yang dihasilkan. Kita banyak idea actually kat Zander Cloth ni, but kita rasa pleated in Malaysia menggunakan material ni tak banyak actually. So before this, I nampak banyak pleated menggunakan kain satin, kain cotton, kain linen, but kita tak pernah nampak yang menggunakan kain yang macam kita lah. So kain yang apa yang kita guna kita tak boleh beritahu lah specifically, tapi kita boleh tercakap dia adalah lightweight polyester. Tapi bagi macam kita punya customer semua datang and try, mereka cakap pleated ni selesa. Itu adalah key point kita lah kat Zander Cloth, dan I rasa memang bagi untuk ilusi kurus tu sounds cliche actually, but it's true. Untuk Raya 2022 ni, kita bermain dengan banyak warna lah. Kita ada 32 colours, ada 7 design dan maybe ada lagi banyak lagi kita akan keluarkan. So kita memang excited nak keluarkan, and then bagi I inspirasi untuk Raya ni adalah wanita, macam saya cakap, wanita nak nampak cantik. Raya kita pun dah almost 2 years, dah lebih daripada 2 years kita tak beraya sakan tu tak. Memang I nak bagi semua wanita di sekeliling I atau customer-customer I happy lah dia pakai baju I. Kita ketengahkan banyak jenis potongan, tapi yang paling main adalah potongan yang lebih slimming, bagi slimming lah. So macam A-line ataupun mermaid cut yang very traditional Malay suka kan. So mermaid cut, and then kain lipat depan. So kita ambil inspirasi tu untuk bagi ilusi yang lebih kurus lah kepada kita punya potential customer. After this, maybe kita akan buka outlet dan kita nak customer lebih macam kenal kita punya brand lah. Assalamualaikum Amirah Rosa. Waalaikumsalam Kak Uji. Sama
Hari Raya. Sama-sama kita, maaf Zahid dah batinnya. Kan? Jom jemput masuk. Oh, bukan makan dulu. Kak Oji banyak kita nak cerita ni. Okey. Kita duduk dulu. Tunggu Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Masanya telah tiba. Kak Oji. Ya, Amira jemputlah. Rosli. Sudi-sudikanlah makan kuih raya. Kita buat ni. Tapi kita datang nak bercerita. Ya ke? Itulah nak bagi tahu penonton ni kan. Tak sangka di hari raya Rumah Terbuka Nona ni bertuah sangat dapat bersama dengan legenda seni tanah air Fauziah Dato' Ahmad Daud. Terima kasih jemput. Terima kasih sudi hadir. Ingat lagi orang senior. Terima kasih Nona. Mesti mustahil kita akan lupakan yang senior. Ya. Apa khabar Kak Oji? Alhamdulillah sihat. Sentiasa sihat, gembira, Alhamdulillah. jiwa tenang. Kan, awet muda sampailah ke hari Ya, ini. hidup jangan stres, Dek. Raya tahun ni macam mana Kak? Seronok Ya. dapat berkumpul adik-beradik. Dah berapa lama kan tak dapat Betul. berkumpul adik-beradik. So kali ni adik saya dari Taiping pun datang. Adik saya yang perempuan selalu dia beraya dengan mak mentua dia. Kali ni okey, dia luangkan masa untuk kakak dia. Jadi masa itulah kita dapat berkumpul. Maklumlah dah tak ada mak ayah kan. Jadi kena silaturahim tu kena jaga lagi. Dia waktu raya ni mulalah kita punya bersembang sampai lupa diri. Macam-macam cerita nak diceritakan kalau dah berkumpul tu. Okeylah, kita nak tanya Kak Oji ni kan. Semua sedia maklum yang Kak Oji dah berada dalam dunia hiburan ni sejak kecil. 5 dekad. 5 dekad dah. Dan kita nak tahulah kan, masuk dalam bidang seni ni sama ada minat ataupun dorongan ibu bapa yang juga nama besar dalam industri satu ketika dulu. Ceritakan sikit. Minat menyanyi. Kalau seni ni saya terus terang saya minat kepada nyanyian. Bukan minat kepada lakonan. Jadi pada bila diminta oleh Allahyarham Seniman M. Amin untuk mengarah saya dan adik lelaki saya Fazal Ahmad Daud dalam filem pertama kami Hati Batu, ketika itu usia Kak Oji 11 tahun. Wow. Memang tak minat. Jadi kira-kiranya ketika itu ku dipaksa. Ku dipaksa, ku relakan jua. Ku relakan jua sebab takut kan mak ayah nanti lari batu belah batu bertangkuk. Okey, jadi kita buat aje lah, tapi kakak tak faham. Masa tu kakak tak faham. Kakak rasa penatnya sebab pagi pergi sekolah, habis sekolah production manager datang ambil dari sekolah, pergi ke set. Habis tu kena nangis-nangis. Ikut je ya. Ikut aje kita macam apa hal ni? Manager tak ada lagi masa tu. Manager tak ada. Tak ada lagi. Tapi di rumah arwah mak kakak lah. Allahyarhamah Haji Sniwati Saadia, dia ajarlah. Tapi minat tu tak timbul lagi, Mira. Tapi Kak Oji dah cakap minat menyanyi tu, cuba belanja sikit penonton Nona. Mahal. Nanti orang panggil kakak buat konsert raya susah. Susah kena tua satu Malaysia. So tak boleh lah ni. Kena berbayar lah. Jangan. Tunggu MV akak. Wow, MV tak nak kalah Kak Oji. Beginilah Kak Oji sangat-sangat hebat. Okey, apa kan pengalaman pahit dan juga manis sepanjang Kak Oji bergelar anak seni yang Kak Oji tak boleh lupalah? Saya rasa memang semua orang, tak kiralah anak seni atau sesiapa pun, selagi kita dinamakan manusia, kita akan melalui fasa kehidupan yang sebegitu. So, apa ilmu yang kita dapat melalui itu? Kalau kita tidak membuka minda kita dan sentiasa memikirkan apa jua yang hadir dalam hidup kita, itu adalah negatif jadinya. Betul. Kalau kita melihat dari perspektif yang berbeza dan kita melihat setiap ujian itu ada ilmunya, selain daripada hikmahnya. Setiap ujian ada ilmunya. Setiap masalah ada solusinya. Kita akan menjadi manusia yang positif. Kalau nak cerita, Dek, apa yang akak jatuh, bangun, terlentang, apa kita semua. je rasakan. Akak boleh buat filem, Dek. Tapi inilah dia, sampai ke hari ini masih berdiri. Yes, masih yes. berdiri, masih kuat. Mungkin kerana passion yang ada dalam diri saya. Saya tidak boleh menidakkan, mahu menafikan. Saya memang lahir daripada benih dan rahim orang seni. Betul. Saya cuba untuk berhenti seketika, Mira, pada tahun 2000. Saya cuba berhenti seketika semata-mata kerana saya ingin bersama arwah mak dengan arwah ayah. Kerana ketika saya zaman remaja, duk sibuk di lokasi penggambaran. Jadi bila saya pulang dari Mekah, saya menyatakan pada diri saya yang saya ingin bersama mak ayah. Maka itu saya berhenti melodi 24 jam. Yes, satu Melaya gempar. Akan berhenti. Kak Oji berhenti. Itulah dia sedikit pengalaman pahit dan manis. Dan kita nak tahu juga kan, dulu ada tak
trend Kak Oji yang jadi ikutan peminat? Contohnya lah macam fashion Kak Oji. Gaya rambut ke waktu tu. Ada? Bukan aja tu, ada gaya rambut masa saya Ali Setan yang saya ikat tepi tu. Kami ketika itu betul kami tak ada jurusolek, kami tak ada orang yang menjaga pakaian buat kami. Sendiri? Ya, konti pun. Semua kami buat filem Azura tu semua kita buat buku. Kita mana ada font-font yang boleh ambil semua. Tulis ni draw. Okey, dan jaket saya yang saya pakai kat Azura tu orang cari jaket tu macam mana cara penampilan Azura tu. Okey, kemudian tu Ali Setan baju tu. Dan kita make up sendiri dan Suara Kekasih saya potong rambut. Orang tiru. Okey, orang tiru rambut saya yang pendek itu. Bukan tu aja. Orang buat scrapbook Mira. Wah. Ya, kita Kan, sendiri betul Fauzan peminat Madaud dulu. tak ada masa nak buat benda-benda macam tu. Dia buat. Lepas tu dia hafal dialog kita. Setiap filem kakak, diorang boleh hafal. Berbanding kita yang melakonkannya apa pun akak tak hafal. Akak kalau hafal pun tidak Zack, tidak. Itu anak kita, itu aja akak ingat. Okey, itulah filem Azura. Dia kalau Ali Setan, Ali Monyet, Ali Setan, Ali Buruk, tu semua tu kan. Tapi mereka punya menghargai seni yang ada dalam diri kita dan menyokong filem-filem kita itu. Mereka sanggup melakukan benda tu. Ada lagi Mira. Apa dia tu? Pentas runtuh di Johor Bahru. Pentas runtuh? Ya, masa tu kita pergi untuk tayangan perdana filem Ali Setan. Jadi masa tu Allah yarham Haji Azmil kan. Okey, semua dipanggil oleh pengacara, okey muncul di pentas. Saya orang yang terakhir, Asmida orang yang terakhir untuk muncul. Bila dia kata dah memperkenalkan Fauzia Ahmad Daud sebenarnya, saya baru nak keluar, penonton ni datang atas pentas rush. Bukan beratur, dia rush. Sampai runtuh. Runtuh Faru tangkap kakak cepat-cepat. Dia tak puas hati, dia naik bar, dia hikok kakak balik hotel. Menyanyi-nyanyi ni lagu apa tu? Berdebar-debar hatinya lembas ni. Kita masa dapat tu, juga dengar suara walaupun sedikit. kita jadi macam apa hal diorang ni. Itu Ali Setan masa Azura ni pengalaman saya. Azura tu orang goncang gate Coliseum. Panjat semua merah. Azura dijerit. Kak Oji dah sebut Azura. Kita akan tanya tentang filem Azura yang menjadi fenomena satu ketika dahulu. Sekejap lagi. Tapi kita nak tanya juga apa kenangan sambutan Aidilfitri dulu-dulu. Mesti berbeza dengan sekarang kan? Sangat berbeza lagi bila ketika itu arwah mak dengan ayah ada sangat-sangat berbeza. Lainlah bila raya zaman dulu itu bila peminat hadir, and then keluarga dari Singapura, and then ayah akan keluarga dia dari Penang semua. Jadi mengeratkan lagi silaturahim. So itu adalah ciri-ciri mak dengan ayah saya yang saya pegang sekarang ini. Bahawa jangan memisahkan keluarga. Betul. Keluarga is your harta kita ya. Jadi walaupun mereka dah tak ada, kita tetap teruskan. Especially makanan mereka, arwah ayah dan mak. Lontong wajib ada. Lontong kan? Lontong wajib ada, and then nasi bukhara. Itu kegemaran arwah ayah, nasi bukhara. Nak pergi kari jangan cakaplah, tidak boleh lepaslah daripada meja. Sebab arwah ayah dari Penang. Samalah Mira pada darah Penang. Mesti pada masak kari. Ya, betul. Itulah dia sedikit sebanyak pengalaman sambutan Aidilfitri Kak Oji dulu-dulu. Tapi kakak tak pandai buat kuih. Kakak tahu buat kuih tart je. Kadang-kadang Kak Oji ni cakap je. Tadi Kita belum tentu lagi mesti pandai. Tapi masak kakak suka. Ya. Jadi bila malam raya tu kakak lah. Ya. Kakak Jangan lupa masak. jemput Mira. InsyaAllah, amin. Macam itulah kita yang beraya di Malaysia ni kan. Kita nak tahu juga macam mana agaknya pengalaman anak-anak perantauan yang beraya di luar negara. Sama-sama kita saksikan segmen Sana Sini minggu ini. Meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri di perantauan tanpa keluarga tersayang pastinya menjadi antara pengalaman dan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Nadia Sofia, 21 tahun, pelajar Malaysia yang menyambung pengajian di Irbid, Jordan sejak tahun 2019, berkongsi keterujaannya menyambut Aidilfitri di sana. Hai, Assalamualaikum. Syufi Mafi. Ana Sofia, بدرس اللغة العربية بجامعة اليرموك بالأردن. وهسه ساكن هون منذ سنة 2019 حتى الآن.
Jadi kalau kita bandingkan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Jordan ni dia agak kurang meriah lah berbanding sambutan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia. Macam kalau di Malaysia memang kita gempak lah meriah, semua balik kampung and then sampai sebulan. Tapi di Jordan ni dia lebih kurang dalam 3 atau 4 hari macam tu. Lepas tu dah habis dah Hari Rayanya. Bagi Sofia, sambutan Aidilfitri di Jordan kurang meriah tanpa hidangan dan juadah raya seperti di Malaysia. Untuk mengubat kerinduan kepada kampung halaman, Sofia dan rakan-rakan bekerjasama menyediakan juadah raya. Selalunya sehari sebelum Hari Raya Aidilfitri tu kami akan bersiap-siap melakukan persiapan juadah raya. Contoh macam rendang, ketupat, nasi impit, ayam masak merah dan sebagainya, supaya di hari Aidilfitri tu kita tak begitu rushing lah, kita lebih bersedia. Sofia dan pelajar lain juga tidak melepaskan peluang untuk menziarah dan berkunjung ke rumah rakan-rakan yang turut sama meraihkan Lebaran. Sama seperti di Malaysia, aktiviti bergambar dan swafoto adalah antara aktiviti wajib setiap kali berkumpul di Hari Raya. Dan habis semua tu, kita akan ziarah. Saya akan menziarah kawan-kawan saya di Jordan. Dan akhir sekali kami akan ber-OOTD. Jadi kami akan ber-OOTD di kawasan-kawasan di Jordan lah. Baru nampak macam raya di perantauan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Dari kakak, kira salam raya perantauan lah. Akak nak minta maaf salah silap. Maaf zahir batin. Apa yang akak buat salah semua sepanjang tahun ni. Masak apa hari raya? Kakak masak rendang, ayam masak merah dengan kawan-kawan, simpit. Tapi tak sesedap macam mama buat lah. Sentimental rakyat Malaysia selalu berfikir, Jordan mesti duduk di padang pasir ataupun bangunan batu-batu. Tapi sebenarnya bila saya duduk di sini, ada je lah tempat-tempat yang menarik yang kita boleh berkunjung di sini. Terutama musim bunga sangat cantik di sini. So antara tempat yang menarik yang boleh kunjung adalah King Abdullah Park ataupun dalam bahasa Arab dia Hadaik Abdullah Thani. King Abdullah Garden merupakan taman rekreasi yang popular di Irbid, Jordan. Suasana damai dan panoramanya yang indah terutama ketika musim bunga menjadi tarikan utama buat pengunjung untuk berehat bersama keluarga. Jadi itu sahaja yang saya dapat kongsikan tentang sambutan Hari Raya saya di Jordan. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada keluarga saya di Malaysia. Dan kepada para penonton Nona TV3 di rumah, kullu am wa antum bi khair. Ma'assalamah, syukran. Kami mahasiswa Jordan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita masih lagi bersama dengan Seniwati Fauziah Datuk Ahmad Daud atau lebih mesra disapa dengan Kak Oji. Akak juga. Akak juga, itu trademark yang tak boleh lupa. Tadi kan kita dah bersembang-sembang pasal filem Azura. Ya. Mungkin Kak Oji boleh kongsikan dengan penonton macam mana sambutan dan juga kegilaan peminat terhadap filem tu dan juga watak Azura ketika tu. Okey, saya memang sampai sekarang lah terus terang Mira, saya tak pernah menganggap kejayaan filem Azura itu terletak kepada Fauziah Ahmad Daud daripada awal lagi. Terus terang. Ketika itu, ketika kami ditawarkan berlakon filem itu oleh Sabah Filem, oleh Datuk Dedi M. Borhan yang merupakan pengarahnya, Jamal Abdillah Datuk Jamal Abdillah sekarang ditawarkan kerana kemenangan beliau melalui bintang RTM, tak silap kakak. Beliau merupakan juara dan beliau merupakan kegilaan
rakyat Malaysia ketika itu. Dan sampai sekarang ni pun sebab suara dia memang tiada tandingan. Alright. Dia seorang yang pemalu, sangat-sangat pemalu. Okey, so bayangkanlah bila adengan-adengan yang harus berromantis tu betapa akak kena suruh dia menggali untuk mengeluarkan emosi itu. Okey. So bagi saya I was at the right time and at the right place. Jadi Azura ni wataknya seorang murid sekolah. Dia bermula dari seorang murid sekolah. Dia melalui fasa menjadi isteri orang di pertengahan cerita. Di pengakhiran cerita dia menjadi seorang ibu, bakal ibu. Jadi bayangkan journey-nya yang saya tidak pernah melalui melainkan watak si budak sekolah ni. Saya merasai ianya amat-amat sukar. Dia ada watak yang amat sukar dan pernah kita syuting di Sabah, 90% penggambaran itu dilakukan di Sabah ya. Yang sayang menyayang tu semua di Sabah. Okey. Jadi saya pernah memanggil arwah ibu hadir di lokasi kerana sukar untuk saya melakonkan ada sebuah adegan itu dan arwah ibu saya datang dari KL. Lepas filem itu siap segala macam, kita kena promosi. Terperanjatnya saya ketika promotion tu seperti saya nyatakan tadi di Coliseum adalah tempat pertama kita buat promosi. Orang beratur Mira daripada gate tu belum buka lagi, Dek. Orang dah panjat-panjat jerit-jerit. So saya masa tu datang, saya terperanjat. Orang nampak saya dia Azura saya gini. Siapa dia panggil? Sebab saya gini. Aku kan Fauzia. Saya jadi blur. Akan jadi blur. Okey, then bila buka tu orang rush ke tempat tiket. Dulu mana ada booking tiket? Betul. Orang beratur daripada depan gate tu sampai ke itu apa tu dekat Masjid India kan, Coliseum tu. Sampai keluar tu saya giling kepala tau. Tapi bila lagu tu keluar yang Azura, orang menyanyi dalam pawagam Mira. Hebat sungguh filem Azura Kak Oji. Dan suara Jamal. Ya. Kan dia cara dia penyampaian dia melalui lagu itu dan lagu-lagu nukilan Datuk M. Nasir memainkan peranan. Jadi faham tak sekarang bila saya nyatakan yang saya tidak pernah melihat kerana saya filem Azura itu berjaya. Saya melihat naskahnya ketika itu yang dituntut oleh audience ya memikir mengharapkan sesuatu yang sebegitu kerana di Bollywood kita ada filem Bobby. Ya, okey, yang dia punya konteks lebih kurang sama, okey. Dan Datuk Jamal hadir di situ dan lagu-lagu daripada Datuk M. Nasir. Saya selalu menyatakannya saya hanya menumpang saja. Saya hanya menumpang populariti mereka. Tapi selepas itu memang saya tak menjagakan bila filem seterusnya Ali Setan itu akan mencetuskan fenomena juga. Fenomena satu Malaysia orang kata. Alhamdulillah dan diikuti dengan Suara Kekasih. Selepas Suara Kekasih saya terus ke Jakarta selama 3 tahun. Government to governmentnya projek. Saya berlakon bersama Daddy Mizwan, Lydia Kandar, all the AAA list punya para pelakon di sana. So itu yang saya lalui dan terus terang Mira masa tu saya amat-amat bersyukur saya mendapat arwah mak dan ayah yang tidak mengizinkan populariti itu sebagai nombor satu. Bukan itu saja. Yang kamu bukan Fauzia, kamu bukan memasuki industri ni kerana untuk popular. Popular, betul. Saya menang award Ali Setan. Mak ayah saya tak dapat hadir. Saya balik rumah dengan award. Mak, ayah, Fauzia menang. Bangga ni, bangga. Mak saya kata, baguslah. Tahniah. Besok masak asam pedas. Bapak saya apa tahu? Tahniah. So, hang ingat hang Tera. Dia tidak akan puji saya. Sebab dia takut masuk dalam kepala. Saya jadi besar kepala. Betul. Itu Sa'diah dan Ahmad Daud. Mendidik kakak. Jadi sampai sekarang, bila saya bertemu dengan apa panggil ni yang baru-baru ni, kadang-kadang tidak mau menegur yang senior. Jadi tiba-tiba kerana followers yang ramai jadi besar kepala, saya geleng kepala je.
Saya kata kamu tidak melalui apa akad Lain ni didikannya, melalui. lain didikannya. Kan? Yes, populariti itu akan hadir dengan sendirinya jikalau hasil kerja anda itu bermutu dan hasil kerja anda itu berbicara dengan sendirinya. Perkembangan terbaru Kak Oji dengan Okey. kata tengah sibuk dengan projek apa? Filem pendek. Filem pendek. Saya Ah. sebenarnya ceritanya Kak Oji ni dah mula mengarah daripada TV3 tu berada di Jalan Liku, Mira. Tahu tak kat situ kita bermula melodi, Mira. So saya dah mula mengarah telemovie untuk TV3. Saya ingat lagi drama pertama saya adalah Sang Suci Primadona. Arahan saya dan para pelakonnya terdiri daripada Allahyarhamah seniwati hebat kita, Azian Irdawati, Allahyarham Syukri Hashim, Melissa Saila, Ismail Yaakob. 4 orang lagi berlakon. Drama itu. Dan saya continue mengarah dan saya stop for a while. Saya stop. Dan tiba-tiba pada usia yang akan menjangkau 60 tahun, tahun ni saya tak pernah malu untuk menyatakan usia saya kerana bagi saya usia itu bukan It's just a number. It's Betul? just a number satu. Ianya bukan penghalang untuk anda mencapai impian anda. Okey, so saya memang tak pernah mengarah filem. Drama ada, tetapi saya memang dididik sebagai seorang pengarah oleh Allahyarham Tan Sri Jin Samsudin. He was my teacher. Okey. So saya mengarah filem pendek ini yang bertajuk Asra yang diadaptasikan dari sebuah cerpen penulis mampan Dewan Bahasa Pustaka iaitu Baharudin Kahar. Tajuk asalnya adalah Terima Kasih Tuhanku. So saya dapat perkataan Asra tu yang bermaksud rahsia dalam bahasa Arab. So Asra secebis rahsia. Okey. So para pelakonnya semua merupakan anak murid Kak Oji. Daripada bengkel asas seni lakon, Adventures in Acting. Okey, ianya merupakan dana yang saya dapat daripada unit latihan Finas. Filem ini juga dihasilkan daripada dana mikro dari Finas. Alright. Yang di belakang tabir pun merupakan anak murid Kak Oji. Yang saya didik. Kerana saya nyatakan kepada mereka, kamu bila nak masuk industri, jangan menjadi seorang pelakon saja kalau kamu tidak ada bakat itu. Tetapi kita kena jujur dengan diri kita, ya, saya kata. Tapi jangan menghadkan seni itu. So sekarang ni saya jual filem ini di pautannya di laman web saya www.ojnetwork.com. Saya orang pertama buat macam tu. Terima kasih Kak Oji. Kisah-kisah dan pengalaman Kak Oji ni memang betul-betul memberi inspirasi ni. Alhamdulillah. Dan kita nak berehat sekejap. Okey. Kita kembali selepas ini. Okey. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Minta maaf saya lambat sikit. Tak apa, jom. Kejap Mira. Ni saya bawakan air tangan dan juadah untuk Mira dan juga Nona. Apa ni? Cuba tengok. Ya Allah, sedapnya bau. Ini nama dia lontong ala Padang. Oh ya ke? Ini memang juadah yang memang saya dan keluarga makan setiap kali raya. Dah tak masak? Rasa-rasa. Susah je. Dan Mira dan juga penonton, kalau nak tahu, resipi ini sangat mudah dan nak tengok macam mana buat, tengok segmen air tangan. Juadah lontong ala Padang antara menu istimewa dihidangkan setiap kali menyambut perayaan, terutamanya Aidilfitri. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah garam, serbuk perasa, ikan bilis, udang geragau, kunyit hidup, halia, gula perang, serbuk kunyit, serai yang dipotong halus, cili dan bawang putih. Kesemua bahan ini hendaklah dikisar terlebih dahulu. Untuk kuah lontong pula, hanya memerlukan tempe, pucuk, suhun, tahu, sayur kobis, sengkuang, lobak merah, kacang panjang dan juga santan. Baik, tadi dah tengok bahan-bahannya dan sekarang saya tunjuk cara untuk membuat lontong ala Padang. Dan segala bahan-bahan tadi telah saya jadikan sebagai paste yang mana saya telah blend dengan sempurna. Okey, bahagian pertama, saya panaskan minyak sedikit. Tahu dan tempe ini kita akan goreng bersama sedikit garam dan sedikit serbuk kunyit. Dan sambil-sambil itu untuk dipercepatkan apa yang saya buat di sebelah sini, saya akan panaskan air terlebih dahulu. Okey, bila minyak dah panas, kita boleh mulakan dengan menggoreng tahu terlebih dahulu. Dan sambil kita goreng tahu,
Bila air dah berlalu panas, kita boleh masukkan paste yang telah kita blend tadi lebih awal dan kita rebus paste ni. Dan kita boleh masukkan tempe terus. Apabila kuah lontong sudah mula mendidih, masukkan sayuran seperti lobak merah, sengkuang dan kacang panjang. Pastikan tempe dan tahu tidak digoreng begitu lama dan tidak menggunakan minyak yang banyak. Seterusnya, masukkan sambal yang sudah dikisar ke dalam kuali. Kemudian, tambah sedikit air. Bahan-bahan sambal tadi mudah saja. Kita ada cili merah, cili hijau dan juga bawang merah. Okey, dekat sini dah mengelegak. Bila dia dah agak kering, masukkan terus ke dalam pan. Jadi warnanya dia kuning tadi, dia jadi agak ke orien-orienan. Okey, dan sekarang kita masukkan santan. Masukkan pula sayur kobis, pucuk dan juga suhun. Kacau sebati. Instead of pakai serbuk ayam, pati ayam, kita pakai udang geragau. Dia ada cukup masin dan ada perisa tambahan dekat situ dan menjadikan kita punya lontong tu lebih sedap di hari raya. Salah satu cara yang saya suka buat di hari raya kan, bila saya nak letakkan nasi impit tu, saya akan bakar dia sedikit. Ini boleh buat atau tak boleh buat kat rumah, terpulang. Tapi saya, kalau hidangkan untuk orang datang tu, saya bakar sikit nasi dia, nasi impit ni, supaya dia ada kewangian ekstra kat situ. Kita boleh masukkan punya lontong ala Padang tadi. Wah, tengok tu meriah. Okey, dan biasanya lontong Padang dia wajib ada keropok warna merah. So saya ada keropok yang saya dah goreng kat sini. Okey, dah pun siap lontong ala Padang. Jemputlah makan. Janganlah malu-malu macam-macam ada ni. Ini yang paling tak sabar nak rasa air tangan Datuk. Oh, ni yang belajar kat Perancis. Lebih kurang agak. Tapi Perancis Negeri Sembilan. Oh, jauh. Jadi dia Negeri Sembilan. Oh, Negeri ada bunyi. Ada bunyi. Okey, nak rasa ni. Sebelum tu Kak, ini saya buat lontong ala Padang. Sebab lontong Padang ni dia ada nangka, dia punya bahan-bahan berbeza sikit dan dia warna oranye. Jadi saya dah buat dekat sini ada sambal Minang. Boleh tahan pedas tak? Tahan. Okey, saya letak dalam 2 sudu boleh. Wow. Ini ikut kepedasan masing-masing yang tukar lah ni kan. Tapi kalau saya, dia kena ada keropok merah tu lebih kurang warna ni. Tapi hari ni saya tiadakan. Nak memudahkan prosesnya. Oh, dia kena campur. Campur siap-siap. Jadi bila makan kejap lagi, dia ada satu rasa yang berbeza daripada lontong kita dekat Malaysia. Okey, silakan. Saya ambilkan dia punya nasi impit. Kadang-kadang nasi impit saya bakar dulu, Kak. Kenapa? Supaya dia ada rasa nasi yang dibakar, jadi dia wangi sikit. Banyak ilmu kita kan, dapat. Kita yang perempuan ni. Raya-raya jangan diet tak boleh. Saya bagi 5. Okey, boleh. Nak makan tak? Sudu Mira ambil. Sambil-sambil kita nak menjamu selera ni kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan macam mana raya tahun ni dengan family? Sebenarnya tahun ni agak unik lah. Ialah pertama kali beraya bersama-sama dan boleh balik kampung pula tu. Dan uniknya juga sebab kali ni walaupun orang beraya, saya tak beraya, Kak. Kenapa? Saya bekerja di restoran-restoran saya. Oh, buka ini buka untuk mereka menjamu selera semua. Betul, saya masih buka, Kak. Masih buka sebab saya ada restoran India, saya ada restoran Cina. Ada restoran Perancis Negeri Sembilan. Okey. Perancis. Perancis tu kita kena pergi menziarah, Mira. Kena jemput datang. Ni, dah bercakap pasal ada restoran, ada ni semua kan Kak Uji kan? Apa dalam banyak juadah biasa yang dah dihidangkan tu, apa favourite Datuk dengan keluarga? Saya sebenarnya favourite saya adalah rendang Negeri Sembilan, tapi yang saya panggil rendang rembau yang dimasak khusus oleh isteri tercinta. Sebab dia seorang je masak, rasa dia macam ibu saya, rasa macam wan saya. Berapa lama tu dia training? Kak, dapat level tu? Training tu lebih kurang 2-3 tahun. Tapi masaknya, Kak, 12 jam rendang. Dalam kuali kawah tu, dia masak saya tunggu kat sebelah je. Saya kalau hari raya saya tak masak. Dialah saya punya chef kat rumah. Saya kahwin dengan dia pun sebab dia pandai masak. Penting tu. Kamu? Okey. Dia pandai masak tak? Lulus kan? Okey. Bismillah. Apa rahsia masakan Datuk ni? Kita rasa ni Rasa Mira dah rasa dah sedap. Ada rahsia yang boleh kongsi ke tak boleh ni? Rahsia dia boleh kongsi, tapi hanya selepas Kak Uji puji. Okey, kita tunggu Kak Uji. Kalau dia tak puji, saya tak bakal kongsi. Okey. Tahap lemak dia TikTok. Okey. Santannya. Kenapa saya nervous, Kak? Kenapa kau nervous? Sebab akak yang kongsi.
Siapa tak nervous dengan uji Ahmad Daud? Tapi betul. Tahap santan dia, Datuk. TikTok. Tidak memuatkan. Ada kan orang letak santan, kita rasa muak. Okey, cukup. Dia punya lengkuas apa semua. Nampak. Wah, hebat. Orang pandai masak. Ya, betul. Cantik. Warnanya pun cantik. Dan memang berbeza bila kita apa ni? Dah tambah dengan cili. Sambal Minang. Dia ada macam satu taste yang bermain di dalam rongga-rongga kulit. Itu dia program masakan kita hari ini. Di Hari Raya bersama dengan Chef Oji. Okey. Boleh lah kan? Kalau you pencin, I take over. Okey. Ya, sedap. Saya pencin. Akak lagi muda daripada saya. Adik. Abang. So, apa? Okey, dah komen. Apa rahsianya? Sebenarnya rahsianya terletak kepada kayu api yang kita pakai. Oh, masak pakai kayu api. Jadi kalau kita masak pakai kayu api, dia punya aroma tu sedikit berbeza. Sebab dekat restoran saya salai daging, salai ikan, salai ketam, salai diri sambil-sambil tu. Sebab habis satu badan buat asap. Okey. Dia berbeza kan kalau kita tambah dengan sambal tumis? Beza sangat. Beza kan? Beza dengan sangat. yang sambal Ini Minang. Ini sambal Minang. Sebab kalau bau sambal Minang ni, dia ada bau asap-asap cili terbakar. Oh, yes. Oh, dia renyah tetapi hasil dia tengok renyah juga kan? Masak apa ni dapur kayu ni kan? Betul. Kita dah tanya Datuk pasal kenangan pasal dengan keluarga, pasal masakan. Kita nak tahu juga kenangan dulu masa raya, apa yang tak boleh lupa. Masa bujang ke apa? Sekarang. Tak kisahlah bujang apa. Bezanya bila bujang dengan ni lah. Okey, tak. Dia sebenarnya saya ada satu kenangan, Kak. Saya tak boleh lupa. Masa tu saya membesar kat Negeri Sembilan kan. Saya beraya rumah nenek ni. Rumah ni sebenarnya kita tak tahu ada orang. Bila masuk je dihidangkan kita biskut yang pecah 5, kita 5 orang. Dengan air putih yang kita kongsi 5 cawan. Dan dia bagi kita duit raya seorang 1 sen. Betapa besarnya hati dia di Hari Raya menderma dan bagi juadah raya yang tak seberapa kepada anak-anak yang datang. Sampai sekarang saya terkesan. Indah kan memori sebegitu kan? Betul, Kak. Yes. InsyaAllah. Ai dah 2 suap dah ni. Dah 2 suap. You Tak boleh kita tambah makan lagi. aja. Ni sedar tak sedar kita bersembang. Ni dah 1 jam dah kita bersiaran. Oh, ya ke? Ya, kita dah nak habis dah ni. Tapi sebelum kita berunding, mungkin ada sedikit ucapan daripada Kak Uji dan juga Datuk sempena Hari Raya. Okey, saya seperti biasalah ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin kepada semua saudara-saudara Islamku. Okey, terima kasih banyak mendoakan saya dan menyokong saya. Dan seterusnya Abang Asmara. Ya, terima kasih adik. Fazli. Terima kasih adik. Dan kepada semua, mungkin masih ingat lagu ni dah 22 tahun lagu raya ni. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, sebulan berpuasa, Syawal menjelang tiba. Lagu raya tu setiap tahun bermain di radio, jadi kenangan menggamit sentiasa memori yang terindah buat anda sampai raya. Maaf saya batin. I suka lagu you sebab dia ceria. Sebab raya sepatutnya hari yang ceria. Kenapa mesti orang nangis-nangis? Betul, Kak. Nangis tu sebab banyak dosa dia minta maaf. Mungkin itulah Mira happening sangat tetamu-tetamu istimewa pada hari ini. Okey. Terima kasih sekali lagi Kak Uji. Sama-sama Mira. Terima kasih, Mira. Tahun depan panggil kita lagi Dia masak lain pula. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. InsyaAllah, amin. Mira dan juga kru penerbitan Nona ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi minggu hadapan untuk pengisian yang menarik dan pelbagai kisah untuk diteladani. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan. Makan. Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara.